Bismillah. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita muka surat 12, kitab yang baru ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun sifat nafsiyah itu dikatakan dia hiya huwa wala hiya ghairu. Artinya sifat nafsiyah itulah zat, bukan lain daripada zat. Kerana makna nafsiyah itu zat, yakni wujud itu zat dirinya, tiada ia bertambah daripada zat, tiada ia bertambah daripada zat. Adapun sifat salbiyah itu dikatakan dia hiya ghairuhu. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah dapat kita insya-Allah pagi ini nak meneruskan balik bacaan kitab kita daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ni, meneruskan perbincangan kita, rumusan nak makin memantapkan faham kita hubungan zat sifat, itu yang terdekat. Yang sifat dan zat ni khasnya sifat zat, sifat zatiyah khasnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni la hiya huwa wa la hiya ghairu. Sifat bukanlah zat, sifat ma'ani ni bukanlah diri zat, dan bukanlah pula sifat ma'ani ni lain daripada diri zat. Jadi ada dua intibar kita bicara dulu atas istilah kitab. Ada istilah kata sifat zatiyah, sifat ma'ani ni dia adalah sebenarnya diri zat min haisul wujud. Tapi sifat zatiyah ni bukan lain daripada zat. Dia bukan dia adalah zat. Hiya huwa wala hiya ghairu wala hiya. Jadi sifat nafsiyah, sifat, astagfirullah, apa saya lalu ni, sifat ma'ani, saya fokus asal situ tak. Sifat ma'ani tu nama lain ni sifat zatiyah, sifat subutiyah. Nak sedikit buat nak lihat apa kaitan dia dengan zat, sifat sifat ma'ani ni dia bukan lain daripada zat min haisul wujud. Tapi sifat ma'ani ni
dia adalah bukan zat min haisul mafhum. Kerana ada saya sebut yang lepas, sifat dengan zat, sifat memang bukan zat min haisul ta'rif. Saya ada sebut itu rasanya. Dan sifat bukan lain pada zat min haisul haqiqah. Ada setengah perbincangan dengan bahasa itu. Sekali lagi sebut, sifat bukanlah zat min haisul mafhumi, sekira-kira mafhum. Itu istilah kitab. Pasal tarif zat lain. Zat ialah maqama bi nafsihi. Sifat adalah maqama bizat, lain-lain tu. Dan pandang pada satu sudut, sifat ni bukanlah lain daripada zat. Pasal apa sifat bukan lain daripada zat? Pasal mana boleh ada sifat semata-mata melainkan berdiri di zat. Begitu juga mana mungkin ada zat melainkan pasti pada zat mesti ada sifat ma'ani dia. Jadi pandang pada sudut tu, sifat bukan lain pada zat pada sudut hakikat ataupun min haisul wujud. Pasal wujud zat mesti wujud sifat, dan takkan boleh wujud sifat sendiri tanpa zat. Dengan ada zat barulah wujud sifat. Dari haisul wujud ada zat, ada sifat. Pandang pada sudut tu, sifat adalah zat, zat adalah sifat. Yang tu memang kena perhati untuk faham dia. Kalau perhati, insya-Allah Allah Taala fahamkan dia. Pelajaran tu memang susah. Tinggal kita hari tu, hari Khamis, Jumaat, ni Sabtu, nak masuk 2 hari lah tak? Buka tak buka kitab, telaah tak telaah tu saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya dulu pun mula-mula mengaji, nak faham tu memang berat sikit. Tapi dah faham tak apa dah. Gomoh lah macam mana pun faham dah. Khasnya nak faham zat sifat tu, nak kena pandai iktibar, pandang sudut mana dan sudut mana. Sudut mana yang kata zat dengan sifat ni lain, sudut mana yang nak kata zat dengan sifat ni sama. Mesti kena betul angle dia. Yang tu yang bahasa umum disebut zat ni bukan lain daripada sifat. Bahasa yang sama juga dia kata zat ni bukanlah sifat ni diri zat. Jadi tak mana yang sifat bukan lain pada zat, tak mana yang sifat ni ialah diri zat. Mesti tengok dia punya angle dia, iktibar dia, perhatian sudut mana. Itu yang disebut sini atas istilah kitab ada min haisul mafhum. Pertama pandang pada sudut mafhum, ada satu lagi pandang pada sudut wujud. Bahasa lain mafhum ni ta'rif, pandang ta'rif, zat sifat tak sama. Zat maqama bi nafsi, sifat maqama bi zat. Pandang haisul wujud ataupun bahasa lain haisul haqiqah, zat adalah sifat, sifat adalah zat. Sifat bukan lain daripada zat. Okey, itu sedikit ulangan pelajaran lepas lah. Jadi yang kita nak sambung pagi ni, insya-Allah, dia kata adapun sifat nafsiyah itu. Jadi sifat nafsiyah apa dia? Wujud. Nisbah yang kita dah belajar, wujud Allah. Wujud Allah tu wujud apa? Zat dia. Kalau itu wujud tu Allah ke? Bukan. Tu apa? Sifat. Jadi wujud ni lain pada Allah Ta'ala ke? Tak. Wujud tu Allah Ta'ala lah. Tu nama Faiz. Orang pakai pinjam nama Faiz tak? Faiz nama. Faiz ada. Ada apa? Ada zat Faiz tu. Faiz dengan zat Faiz tu lain ke? Siapa Faiz? Cuma dari pandang pada sudut
Kalau atas faiz, nama zat yang akan dirujuk. Yang ni, yang tu nama. Yang ni kita nak sebut sifat nafsiyah. Dan sifat nafsiyah ni atas istilah sifat apa sifat nafsiyah? Wujud. Saya selalu sering sebut bab wujud itu, saya kata apa? Wujud syai' adalah ain syai'. Tak dikatakan wujud mesti wujudu syai' ataupun dia ainul syai' ataupun ainul mawjud. Ambil istilah tu. Tak dikatakan wujud sesuatu, melainkan wujud tu mesti ainul mawjud, diri perkara yang ada, ataupun dipanggil zatu syai', ainul syai', ataupun dipanggil ainul mawjud, diri perkara yang ada tu. Itulah zat, itulah sifat wujud tu. Itu yang kalau itu boleh faham. Saya tak boleh faham tu tanya yang tu, yang nak tanya, nak rujuk balik, muzakarah balik. Ada saya sebut apa, mentor-menti kan. Mentor-mentor ni apa, jumpa kawan-kawan. Pasal kita kadang sama-sama kita boleh level macam-macam. Ada orang ni faham, ada orang ni tak faham. Ada orang kadang macam hal lah. Tu yang gunakan kawan-kawan untuk bantu fahamkan apa yang sepatutnya kita kena faham, khasnya nak memahamkan definisi takrif untuk bincang kita ni. Baik. Jadi yang ni dia sebut ada pun sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah wujudlah. Takrif dia macam ni. Dikatakan sifat nafsiyah ni hiya huwa wala hiya ghairuhu. Kalau orang faham Arab, tengok Arab tu lagi senang daripada tengok Jawi. Kalau orang tak apa nak boleh tengok Arab, kena perhati elok sikit pasal apa bahasa nak disebut. Macam mana pun belajar tengok Arab tengok. Kita tengok yang ni, yang kita beradab dulu. Kalau yang lepas pun, kalau agak tak berapa, kalau agak nak minta bantuan, tanya balik kat saya, macam mana kaedah nak tengok Arab tu. Sudi saya menjawabnya, insyaAllah kan. Pasal memang bab macam ni, kadang-kadang tengok istilah Arab tu lagi mudah faham dan ingat membanding guna terjemah Melayu. Pasal terjemah Melayu tu kadang-kadang dia susah untuk, ayat dia macam panjang menjela, takut nanti berbelit-belit sikit. Berbelit tu bukan apa, kita yang berbelit-belit, tak faham. Malah saya sebut kan tersasul pula sifat sini, sifat sana kan. Maaf saya yang tersasul tu lempok kat saya, tapi yang kena faham. Baik, tengok. Saya tengok Arab tu, hiya huwa. Hiya apa? Hiya, ia itu sifat nafsiyah ni. Huwa ialah dia. Siapa huwa tu? Zat. Hiya sifat nafsiyah tu, huwa ialah zat. Okey, siap. Pasal tak dikatakan sifat nafsiyah iaitulah wujud tu, tak dikata wujud syai', melainkan zatu syai', ain mawjud. Okey. Dan wala hiya ghairuhu. Wala hiya, dan tidaklah hiya sifat nafsiyah tu, maksud nafsiyah tu wujud. Wala hiya, tidaklah ia sifat nafsiyah tu ghairuhu, lain daripadanya, daripada zat. Jadi yang memang hiya huwa hiya, bahasa gitulah, senang kan. Apa dia hiya? Huwa. Apa dia huwa? Hiya. Apa dia tu? Sifat nafsiyah ialah zat. Zat tu adalah sifat nafsiyah lah. Okey, boleh. Sini disebut hiya huwa wala hiya ghairuhu. Okey. Terjemah. Kalau faham tu, faham dah lah. Faham dah lah. Huraian tu nak hurai yang tu lah. Itu ya. Tentu kalau boleh faham dengan arah tu, faham dah tu, tak apa, nak sakitkan kepala. InsyaAllah boleh faham tu. Cuma kena ambil perhatian lebih sikit kan? Perhatian lebih sikit. Apa dia? Sifat nafsiyah itu ialah zat. Tak, tu je pun. Agak tak faham pula oleh saya dah tahu apa. Kalau kata masjid ni ada apa? Ada tinggi masjid ni lah. Yang ni atas kita bicara Allah ada apa? Allah tu ada apa? Ada zat Allah lah, diri Allah lah.
Kalau ada duit dah, ada apa? Diri duit lah pasal duit. Cambat duit tu. Kau ada penyakit dah, ada. Ada apa? Ada penyakit. Ini itulah kan. Allahu subhanahu. Baik, jadi sifat nafsiah tu ialah zat qamah itu. Lepas tu bukan lain daripada zat. Dia bukan lain daripada zat. Maksud tak dikatakan wujud, mesti wujud syai' adalah ainu syai' ataupun zatu syai' ataupun panggil ainul mawjud. Ada pun mana dia? Kerana apa ni? Kerana makna nafsiah itu zat. Sekali lalu pun kita dah bicara dulu. Kalau tak ingat, tak faham, ingat balik. Nafsiah tu daripada perkataan nafsun kan. Orang nafs diri. Tu diri ni apa bahasa lain dia? Zat. Jadi sifat nafsiah maksudnya sifatun zatiyah, yang menunjukkan zat, betul-betul diri zat. Kerana makna nafsiah tu zat. Baik. Apa dia zat ni? Yakni wujud. Jadi wujud apa? Wujud zat. Zat tu apa? Wujud. Wujud tu apa? Zat. Zat tu apa? Wujud. Itu yang bahasa mudah dia. Hiya huwa huwa hiya. Boleh faham tak? Saya kata hiya huwa huwa hiya tu. Ambil bahasa Arab sikit. Kalau tak ada, ambil bahasa Arab mudahnya apa? Huwa huma hum hiya huma hunna. Kalau belajar bahasa Arab, itulah mula-mula belajar. Betul? Mula-mula duk pondok pun saya mula dulu belajar itulah dulu. Huwa huma hum hiya huma hunna, tak tahu apa tu masa tu. Dah tak apa huwa. Sebut urai Melayu pun tak ada. Betul apply sikit dah faham sikit. Oh, yang ni he, ni she, ni they, ni pun they juga. Oh, bahasa Arab kemah lagi lah. Bahasa orang putih dia he, they, she, they. Dia tak ada dua orang, lelaki perempuan pula. Ramai tak ada beza. Arab huwa hiya, lepas tu hum hunna. Lepas tu ada huma pula. Oh, bestnya bahasa Arab. Awal-awal mengaji bahasa Arab lah, the first impression dengan bahasa Arab ni, macam ni bahasa Arab. Power bahasa Arab ni. Yang tu pun saya dapat lah mula-mula lagi. Tak bisa belajar boleh tengok tu. Boleh belajar dah pun. Sambil-sambil je. Ganti nama itu. Bahasa Inggeris panggil apa ganti nama? Noun? Pronoun lah. Tak tahu. Tak boleh share dah pun ni bahasa Inggeris. Semua bukan option masing-masing dalam bab tu, payah juga. Baik. Jadi wujud itu zat dirinya. Dirinya diri zat tu. Tiada ia bertambah daripada zat. Bukan wujud ni lain daripada zat. Bukan ada tambah-tambahan apa. Wujud tu wujud apa? Kau nak cerita apa ni? Wujud apa ni? Iblis ada tak? Ada apa? Ada iblis tu lah. Tu kalau ke iblis kan. Saja kita tujuan nak sebut iblis apa tu apa? Nak memahamkan wujud tu wujud apa. Jadi kalau kata Allah wujud, maksudnya wujud apa? Wujud zat Allah. Cuma zat tak boleh, tak ada upaya kita nak bahas zat. Kita bicaralah dulu. Tu yang kita bicara nak kenal Allah Ta'ala, bukan bicara zat, hakikat zat. Zat ni daripada apa, rupa lagu mana, duduk di mana, bukan itu bahas kita. Pasal membahaskan bab zat Allah Ta'ala dengan mana hakikat zat Allah Ta'ala, memang tak ada siapa makhluk yang boleh bahas dia. Pasal memang ada larangan untuk bahas dia, dan tak ada siapa yang boleh nak mencerita, nak menghikayatkan dia. Siapa nak hikayat lagu mana? Allah Ta'ala bukan ada misil. Baik, selesai. Jadi dia bukan bertambah daripada zat. Ada pun sifat salbiah. Sifat salbiah habis tu. Sifat nafsiah itu je lah. Apa hiya huwa wala hiya ghairuhu. Adapun sifat salbiah itu dikatakan dia salbiah ni hiya ghairuhu. Ambil Arab tu. Sifat salbiah ni, kalau ingat balik saya ada sebut apa? Sifat salbiah ni nama lain salbiah sifat adamiyah.
Maksudnya apa? Dengan Melayunya kita sebut apa? Kidam, baqaq, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. Apa maksud semua 5 sifat ni? Makna dia tidak. Dia menafi perkara tak layak. Kidam makna apa? Tak ada awal. Baqaq makna apa? Tak ada akhir. Mukhalafah maksudnya tak serupa. Qiyam binafsi tak berhajat. Tak boleh faham tu mesti ngaji tidur. Wahdaniyah tak berbilang. Saya guna uslub macam tu untuk bagi penjelasan. Saya kalau budak-budak saya kat bawah pondok, saya sebut itu dia boleh sambung belakang. Walaupun dia bukan faham tu ke mana. Sifat salbiah ni saya kata kidam tak ada awal. Lagi baqaq tak, dia boleh sambung. Itu lebih budak-budak. Cuba dia mudah nak ingat. Kalau orang tua buatlah cara orang tua. Itulah kan. Boleh ya sebenarnya belajar. Ikut label masing-masing lah. Budak dia ada lebih cara dia dari segi mengingat, tapi dia kurang akal dari segi keupayaan memaham. Satu kadang belajar budak-budak tak bagus juga, pasal tak boleh faham tapi boleh ingat. Lima saya juga kan. Belajar tu ada kelebihan situ. Apa dia? Mudah faham tapi payah ingat. Masing-masing kena atasi masalah masing-masing. Bila boleh faham tak boleh ingat, macam mana nak ingat? Ulang. Budak-budak baca sekali tak payah ulang. Dia sebut, kita sebut tak je sekali, dia sebut tak ni, tak. Sekali dia sebut. Faham tak? Dia bukan faham tu mana. Pasal dia hafalan kuat. Pasal dia bersih lagi. Dia ada kuah. Apa istilahnya? Dia ada jazibiyah, dia ada tadikan, ada graviti. Graviti hafalan tu ada. Kita dah tak ada. Kalau tak ada, ulanglah banyak-banyak. Sebutlah banyak kali. Tulislah, buat catatan diri. Okey, siap. Jadi apa dia sifat salbiah ni? Artinya sifat itu lain daripada zat. Ya ghairuhu. Baik, dia lain daripada zat. Pasal apa? Kerana salbiah itu dia nafi. Apa arti nafi? Artinya tiada bagi zat itu. Dia mana tak ada bagi zat tu awal. Tak ada bagi zat tu kekal. Tak ada lah bagi zat tu serupa. Bahkan maksud dia tak ada yang nak serupa macam nak serupa. Tak ada lah berhajat. Tak ada lah berbilang. Ya. Itu mana tiada tu. Nafi maksudnya sifat, kerana sifat salbiah itu nafi, artinya tiada bagi zatnya itu. Kerana sifat salbiah itu ibarat, maksud ibaratnya mu'abbarah, dikatakan ditakrifkan dia nafi yang tiada patut. Dialah nak menafikan yang perkara yang tiada patut ia barang ni nafikan sesuatu yang tiada patut ia dipersifat oleh zat Allah Ta'ala akan dia, akan sifat tersebut. Menafikan apa yang Allah Ta'ala tak patut untuk dipersifatkan dengan sifat tersebut. Itu fungsi ataupun protect nasalbiah ni, supaya jangan faham awal, jangan faham hujung, jangan faham sama, jangan faham berdiri berhajat pada makhluk zat ataupun berhajat pada yang menjadi. Kena jaga jangan ada ta'addud. Nak jaga situ. Dia macam satu kawalan untuk jaga supaya jangan salah faham ke Allah Ta'ala yang mana tidak kan dia Allah Ta'ala. Tidak. Mesti boleh tidakkan apa sepatutnya yang ditidakkan. Okey. Itulah fungsi salbiyah. Baik. Iaitu baharu sifat. Nafi baharu itu kepada zat Allah Ta'ala. Jadi baharu sifat. Jadi kidam lawannya baharu. Apa? Jadi ternafi baharu. Jadi kidam ternafi yang baru. Apa makna baharu tu? Nafi baharu itu daripada zat. Jadi tidakkan baharu daripada zat Allah Ta'ala. Siap?
maka ibaratkan akan nafi baharu itu dengan kidam. Ini bahasa lain, nafikan baharu, kidam. Apa makna kidam? Nafikan awal, nafikan baru adanya orang salah. Itu maksud kidam. Arti terjemah sedia. Maka kepada ulama ahli tahqiq daripada ahli sufi radhiyallahu ta'ala anhum, dikata mereka itu sifat nafsiyah itu martabah zat semata-mata. Jadi ada sebagian ahli sufi dia nak balik kepada sifat nafsiyah balik, wujud. Salbiah selesai lah kalau ikut tu, selesai lah. Dia nak ambil bahasa sikit, dia nak patah balik sikit ke bab wujud. Ada ulama sufi yang kata sifat nafsiyah itu adalah martabat zat semata-mata. Dia nak menunjukkan kedudukan zat tu semata-mata, martabat zat. Maksudnya sabit zat tu ada. Sudah, itu je. Itu je. Sifat wujud nafsiyah ni nak sabitkan sabit zat. Itu je. Martabat mana? Martabat dia sama ada wujud atau adam. Itu je. Artinya peraturan zatnya. Maksud kata zat semata-mata peraturan zatnya. Apa dia peraturan zat Allah Ta'ala ni? Iaitulah ahadiyah. Okey, dia menjambi ahadiyah itu. Jadi antara khas sifat pada Allah Ta'ala yang wadaniyah kan itu tahu mana? Ahadiyahnya zat Allah Ta'ala. Itu kita syarah sekali lalu. Bila kita nafi apa yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala, tentulah Allah Ta'ala ni sabit dia saja ilah. Bila sabit dia ilah, tentulah sabit wahdaniyah dia, menafi berbilang. Jadi bila kita faham nafi berbilang, nescaya takkan ada zat sifat af'al, betul tak, milik yang ada hakikinya pada makhluk. Mustahil lah tu, subhanallah. Bahkan apa yang kita dah belajar, kul huwallahu ahad, Allah ni asa ahad, dia mensabitkan makna ahadiyah. Boleh ingat tak apa dia? Ahadiyah ni makna dia Adamu qabuli, tak puasan, ta'adud wal qismah, tak boleh menerima berbilang dan berbelah bagi, boleh dibahagi-bahagi, yang ni ciri-ciri dibeda-bedaan. Subhanallah. Itulah maksud ahadiyah kan? Jadi ahadiyah apa? Menafikan ta'adud, menafikan ta'adud bab zat, menafikan ta'adud bab sifat, menafikan ta'adud dalam bab af'al, menafikan ta'adud dalam bab milik. Dan martabat la ta'ayyun, artinya tiada nyata. Dan seterusnya kata dia, martabat salbiah ni ialah martabat kalau ikut nafsiyah gitu. Sifat nafsiyah ni iaitulah ahadiyah, wujud. Mestilah wujud nafsiyah, zat semata-mata. Zat dia ahadiyah, tunggal asa, dengan mana la yaqbalul qismah wa ta'addud. Dah salah tak kita sebut. Dan juga martabat la ta'ayyun, baca ta'ayyun tu. Martabat la ta'ayyun, maksud la ta'ayyun, tak ada tertentu, mana-mana zat tertentu secara spesifiknya. Atau dipanggil martabat la ta'ayyun, tak ada ta'ayyun mana-mana, bahkan semata-mata menunjukkan mutlak sabit zat. Itu maksud la ta'ayyun, maksudnya bukan ada pengkhususan lagi zat, sifat, af'al, asar, tak. Tapi kalau atas kata wujud dan sifat nafsiyah ni
Dia tak kata dia makna zat semata-mata dengan makna la ta'ayyun, tak ada kait apa-apa kat dia, bahkan semata-mata nak tunjukkan ada zat dia semata-mata. Itu dipanggil la ta'ayyun. La ta'ayyun ni maksudnya tak iktibar kita pun, bahkan iktibar zat Allah Ta'ala ada dia yang sedia kala, tak sabit dengan kita nak bandingkan dengan makhluk. Tak, tengok pada zat Allah Ta'ala yang sabit, memang tak boleh nafikan dia sama sekali. Jadi sabit sungguh zat dia, jadi tak akan ada berbilang zat Allah Ta'ala. Jadi kita kata Allah Ta'ala ni asa tu dengan mana memang dia asa dia, tapi dengan tak ada ta'ayun dari sudut asa apa, zat ke tak. Bahkan umumnya asa siap. Ya, mesti umum itlak juga sebut bahasa asa tu ialah asa zat. Jadi ada dua lapis tu nak kena faham. Baik. Artinya tiada nyata zat, la ta'ayun, tiada nyata, dan martabat ghaibul ghuyub, iaitu ghaib daripada segala yang ghaib, tiada dinyata ia zatul bahti pun namanya, ia artinya zat yang tajalli, dan zat mutlak pun namanya, sama semata-mata, dan lagi beberapa namanya. Adapun sifat ma'ani yang tujuh itu namanya martabat sifat. Baik, masih dia nak bicara nafsiah lagi ni. Perbuatan zat itulah ahadiyah. Baik, ahadiyah orang Ta'ala dari sudut zat, tak ada berbilang-bilang pada zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Dan juga martabat la ta'ayyun. Okey, tak nampak tu. Artinya ta'ayyun tu tidak nyata, dan martabat ghaibul ghuyub. Rasa berhenti situ ya. La ta'ayyun artinya tiada nyata. Ya. Dan martabat ghaibul ghuyub artinya ghaib daripada segala yang ghaib, tiada nyata ia zatul bakhti. Jadi sifat nafsiah juga ada nama lain, dipanggil martabat ghaibil ghuyub. Martabat ghaibil ghuyub. Tadi martabat la ta'ayyun. Baik, yang ni dia atas istilah dia panggil martabat ghaibil ghuyub. Artinya ghaibul ghuyub dengan mana ghaibul ghuyub, dengan mana ghaib daripada segala yang ghaib. Tu ghaibul ghuyub, yang ghaib daripada sekalian yang ghaib. Macam makhluk, malaikat ghaib, jin ghaib, Allah ghaib daripada yang ghaib. Cuma bab ghaib Allah Ta'ala tak upaya untuk mikir zat dia. Satu tak upaya. Bahkan ada larangan memikir zat dia. Siapa fikir ada keberangkilan jadi gila boleh. Subhanallah. Pasal tak mampu boleh fikir, mana boleh fikir. Saya ngaji ada guru misal benda tak boleh fikir ni macam mana? Tuan-tuan tak kenal moyang saya. Tu kok boleh serve cari gambar. Moyang saya macam mana rupa siapa tak boleh cari? Luar kebayaan akal untuk mencari benda yang kita tak boleh nak idrak, nak boleh dapat. Allah macam mana nak faham dia? Orang ni cepat nak mikir zat dia maka boleh. Pasal memang tak boleh kita nak mikirkan zat dia. Itu asal sebut pandang pada sudut tu, dia ialah ghaibul ghuyub. Ghaibil ghuyub artinya yang ghaib daripada segala yang ghaib. Yang ghaib daripada segala yang ghaib, tiada nyata ia zatul bahsi pun. Bakhti ya. Jadi makna ghaibul ghuyub tu apa? Ghaib daripada segala yang ghaib.
dalam banyak-banyak ghaib, wujud Allah Ta'ala tu ghaib. Dia ghaib daripada sekalian ghaib. Pasal ghaib Allah Ta'ala bukan mana ghaib yang dia dighaibkan, tapi memang dia ghaib dan dia boleh mengerasi di atas ghaib dia. Makhluk kalau ghaib, Allah yang bagi jadi dia ghaib, dan dia di atas pentadbiran apa Allah Ta'ala buat dia. Tentu beza dia. Baik, jadi dia adalah ghaibul ghuyub, ghaib daripada yang ghaib, tiada nyata ia zatul bukhti pun namanya. Nama ghaibul ghuyub lain sekali, lain lagi nama dia ialah zal bukhti, yang mempunyai bukht. Kita ambil bahasa tuan. Yang tu kalau saya terjemah pun lagi takut masalah terjemah, ambil ya, dipanggil zatul bukhti pun namanya, itu nama dia. Zat yang tajalli, begitu juga dari segi nama dipanggil zat yang tajalli. Zat yang tajalli lagi. Dan dipanggil zatul mutlak pun namanya, dipanggil juga nafsiyah ni zatul mutlak, zatul mutlak, zatul tajalli, yang kita dah sebut sifat wujud, sifat 20 kan. Baik. Dan lagi beberapa namanya, ada beberapa nama lagi lah. Cuma nama ni kena berhati elok siapa dikenali dengan nama. Pasti boleh tahu siapa dia, marji'ul asma wa sifat. Ada pun sifat mani, yang tu sifat salbiah, ni mani lah. Ada pun sifat mani yang 7, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sabab, basar, kalam. Sifat mani yang 7 itu dinamai akan dia martabat sifat. Yang ni sifat mani dipanggil martabat sifat betul-betul. Sifat nafsiyah dipanggil martabat zat. Siapa? Pasal dia hanya menunjukkan zat semata-mata, tak lebih dari tu. Tapi kalau sifat ma'ani, dia memang menunjukkan diri zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Adapun yang terdekat sifat salbiah, dia ialah sebagai satu kaedah nak mengukurkan sesuatu tu hak ataupun batil dari sudut apa yang sepatutnya dinyah dan ditolak, dibuang, disangkal daripada Allah Ta'ala. Hak tu lah benda besar nak dipaham, nak hadam supaya jadi akidah kita. Yang tu salbiyah. Yang ni ma'ani. Jadi ma'ani ni dia betul-betul martabat sifat, betul-betul hakiki sifat. Sama ni dia bukan hakiki sifat, dia tiba lain daripada dia, amr kharij kan. Siap. Artinya peraturan sifat sah dan martabat wahdah dan martabat ta'ayyun yang awal. Jadi sifat nafsiyah dia menduduki tempat martabat sifat. Apa maksud? Maksudnya sifat mani ini sifat, jadi maqama bizat, artinya peraturan sifat. Jadi antara masuk sifat ni peraturan sifat, aturan sifat, aturan sifat sah dan martabat wahdah dan martabat ta'ayyun yang awal. Jadi sifat mani dia adalah peraturan sifat. Itu sikit bahasa dia susah lah sini. Apa saya nak sebut? Peraturan sifat yang sah. Maksudnya dia adalah sifat yang betul-betul sah, memang sabit sifat. Macam mana boleh tengok zat, macam tu boleh tengok sifat. Itu masuk peraturan sifat sah. Dan martabat wahdah, dan martabat ma'ani ma'nawiyah yang 7 ni, dia martabat wahdah.
Dan martabat ta'ayyun awal, dia martabat wahdah sama mana tunggal. Kita tahu sini apa yang tunggal, satu-satu sifat ma'ani itu tunggal, dia tak ada ta'adud. Allah satu je kudrat, satu je iradat, satu je ilmu. Sifat ma'ani, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, atas kata dia ni duduk martabat betul-betul martabat sifat, dia menunjukkan martabat wahdah kan? Menunjukkan martabat wahdah. Jadi wahdah macam mana? Kalau tiba diri dia wahdah, zat sifat dia hanya satu sifat, hanya satu sifat daripada sifat yang takkan ada sifat yang sama, dia atas fungsi yang sama, takkan ada. Untuk kata dia zati hakikat betul, sifat Allahumma salli alaihi wasallam. Dia bila wahdah tu dia menafi atas nama kam tu, menafikan kam 5 atau 6 tu. Wahdah dari sudut situ. Memang baca macam ni dia kena perhati. Dan martabat ta'ayyun awal artinya nyata yang pertama. Begitu juga nisbah kedudukan sifat ma'ani ni, dia martabat ta'ayyun yang pertama. Maksudnya dia seolah-olah duduk martabat zat dari sudut min haisul wujud. Itu pelajaran lepas. Pandang pada sudut ada zat Allah Ta'ala kidam, sifat Allah Ta'ala macam mana? Kidam juga. Pandang pada sudut tu, dia adalah martabat ta'ayyun awal. Kalau nafsiyah menunjukkan semata-mata sebut zat, sifat ma'ani macam mana? Bila sebut zat mesti ada sifat ma'ani. Nisbah ta'ayyun awal, mesti faham setiap zat ada sifat. Martabat ta'ayyun awal, macam mana zat tu qadim, sifat ma'ani ni pun qadim. Dia duduk martabat ta'ayyun awal dari sudut macam mana qadimnya zat, macam itulah qadimnya sifat. Tentu dia duduk martabat awal. Dan syu'un zatiyah, macam-macam bahasa ni, ambil dulu, dengar je. Dan juga sifat ma'ani ni nama dia syu'unun zatiyatun. Satu terjemah syu'un ni keadaan yang ada pada zat. Keadaan apa? Keadaan yang menafikan salbiah tadi lah. Keadaan kidam, keadaan baqa', keadaan mukhalafah, keadaan qiyam nafsi, keadaan wahdaniyah. Pandang pada sudut syu'un zatiyah, pandang pada sudut tu, yang tu adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat syu'un zatiyah. Dia menunjukkan makna pada diri sifat tu sendiri. Ya. Artinya pekerjaan zat. Lagi, dan dia panggil nama lain sifat ma'ani, dia panggil ma'lumun mujmal. Saya macam bahasa dia bagi kita ya. Biar kan. Biar ada tempat, memang mengaji ni ada tempat dia kena pelilalat. Bukan saja pelilalat, penerima apa dia. Apa benda pelilalat tu? Pelilalat tu ni sikit, penerima ni pening banyak lah kan. Dia memang ada ngaji tempat susah sikit. Dia pasal satu Arabic dia tu. Tu kadang kita tak faham dengan istilah maksud yang dikenaki tu. Tu macam mana apa? Dengar bagi lalu dulu. Dia panggil maklum mujmal, artinya yang diketahui, yang berhimpunannya. Dipanggil maklum mujmal. Tu asal terjemah tu maklum yang ringkas. Sifat ma'ani dia maklum mujmal. Lagi dipanggil juga haqiqah Muhammadiyah. Ada pula sini ya. Sifat ma'ani dia panggil haqiqah Muhammadiyah. Yang ni iktibar ilmi.
Macam-macam tu. Kita baca dulu. Nama dia juga sifat ma'ani ni hakikah Muhammadiyah, artinya yang menghakikatkan bangsa Muhammad. Bangsa Muhammad, Nabi Muhammad salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan dengan sifat ma'ani ni? Sifat ma'ani ni dipanggil hakikah Muhammadiyah. Lagi. Dan ta'ayyun mujmal, nama lain dipanggil yang pasti yang mujmal, artinya nyata yang berhimpun syuhud kasrah pada wahdah. Lalu ya saya cerita awal-awal lagi, baca lalu banyak istilah nak kena telan tu. Syuhud kasrah bil wahdah, artinya nyata yang banyak pada yang satu. Ya itu. Jadi sifat ma'ani ni syuhud kasrah macam mana? Kudrat, iradat, ilmu, saya dah sebut sekali lalu Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kan banyak kan? Kalau banyak situ 7 dah. 7 ni ada kat siapa? Siap. Syuhudul wahdah bil kasrah. Jelek mata. Dan jelek Okey. Dan dia panggil syuhudut taraqi. Taraqi tu macam taraqi. Patutnya kalau ikut kaedah Arab tulis qaf ya, ada rumah ya dekat lepas qaf. Taraqi. Itu ada? Tak ada. Syuhudut tarqi, pandang kesudahan. Syuhudul majmu', nanti tengok lain pasal saya ingat ada ya situ. Kalau tarak aja kot makna lain. Pandang kesudahan, betul taraqi. Syuhud taraqi, syuhud yang dia naik nampak ke penghujung, dia hujung sekali. Taraqi sepatutnya ada ya. Syuhudut taraqi. Di kitab ni kalau ikut belakang tu dia kata telah disemak. Nanti saya tengok lain masa kamu bawa tu. Ada tempat nak rujuk, tak ada rumah payah pula bawa siap-siap tu. Nanti saya maklumkan kemudian taraqi tu. Dan dipanggil syuhudul majmu', terjemah dia artinya pandang yang berhimpunan. Kita ambil je bahasa, disebut banyak ni, cirik kita dengar. Dengar je dulu. Semua tu kalau ikut dia nak cerita apa? Semua tu nak cerita sifatul ma'ani. Lagi. Dan dipanggil ghayatul muram. Banyak biarkan. Artinya kesudahan yang dikehendak. Dan dia panggil huruful aliyat. Tak bisa dengar. Nak biarkan. Artinya segala huruf yang tinggi-tinggi. Dan dipanggil darul a'la. Betul apa? Qanal. A'lal qanal, puncak gunung. Betul. Darul a'lal qanali. Darul a'lal qanali. Terjemahnya setinggi-tinggi puncak gunung. Dan nahnu anta fihi. Lagi wa anta huwa. Wa anta huwa. Tadi nahnu anta fihi. Lagi kita baca dulu. Saya cerita satu-satu pun dengan dia pasal Arabic tu kan. Artinya kami tu baru ditubuh ni nahnu anta fihi wa anta huwa. Dia sekali kan tu, kami itu engkau dan engkau itu ia juga. Yang tu yang tiada lihat dia melainkan dia tu. Orang dia ambil ini je, yang lain itu je, yang lain dia tak bahas. Awal kitab dia tak ambil je. Yang awal kitab dia tak ambil, yang sepatutnya dia nak pergi faham situ je kan.
Tiada tengok cermin, tiadalah dia tengok, melainkan dialah yang tengok dia. Nanti tak sama yang depan cermin yang apa dalam arca cermin. Tak sama. Memanglah tiada, tapi engkau kena faham cermin dan dalam cermin tak sama. Saya tanya sikit lah cermin. Pasal yang tu gigi marifat suka sangat belajar. Yang ni lah ayat-ayat macam ni lah. Memang ada dalam kitab. Tapi dia orang ambil itu tu pening lalat. Tu bukan pening lalat, pening rimau. Apa dia? Cermin dengan arca dalam cermin, mana yang real? Yang cermin ke yang di luar cermin? Yang luar cermin adalah. Atas kata yang luar cermin tu ialah cermin. Siapa tunjuk siapa? Tak punya soalan ni. Cermin itulah menunjukkan siapa yang di luar. Siapa gerak siapa? Yang gerak luar lah yang gerak dengan di dalam tu. Atas perbandingan tu, siapa khalik, siapa makhluk. Mesti ada faham khalik makhluk tu. Kalau dia tiadalah dia melainkan dia, duk faham satu, walaupun syuhudul wahdah bil kasrah, kasrah bil wahdah, silap lagi masuk parit lagi. Yang tu yang ada uraian saja saya nak sebut ke situ. Pasal kalau tak faham disiplin dia betul-betul, yang awal nak faham, tiba-tiba masuk situ nak faham, tu yang berak cirit tu. Mana syuhud dah yang semua dia. Kalau syuhud tak syuhud apa? Kalau syuhud mestilah dua pihak. Mesti ada syahid dan masyhud. Okey, biar lu. Aja. Asal sebut kami itu engkau dan kau itu ia jua. Kemudian wal kullu fi huwa bihi. Artinya semuanya itu, padanya itu ia jua. Yakninya pada ta'aluk suluhi. Ada kait, ada ta'aluk. Okey. Biar lu. Ada tempat susah kitab memang yang tu. Lalu dulu. Artinya ta'aluk yang patut, tu mana suluhi, patut suluhi. Yang tu pun kena faham suluhi tu apa. Ta'aluk yang patut pada suluhi kudrat dan iradat. Mesti suluhi ni, suluhi tak ada lain. Suluhi pada kudrat dan iradat. Dan suluhi tu mesti suluhi qadim. Lagi. Dan ta'aluk qadim pada ilmu. Nama dia. Dia ta'aluk qadim. Sifat mani ni ta'aluk qadim pada ilmu. Lagi. Adapun sifat manawiyah. Baru masuk sifat manawiyah pula. Macam okey, sifat mana ni? Jangan sabar ni. Saya nak biar lu pergi lalu je. Pasal dia nak sebut dengan istilah tu, tujuan dia hiya ghairuhu. Nisbah bincang lah ni. Pasal sifat ma'ani ni, yang ni lah mula-mula yang kita bincang hari Khamis setengah hari tu. Hari tak? Duha, pagi, subuh yang panjang tu. Yang tu lah. Yang sampai 8.40 baru berhenti, saya terkejut tengok jam tu. Ni pun jam ni kat Bedam. Yang tu lah. Yang tu lah tu, yang sifat ma'ani bukanlah lain daripada zat, pandang pada sudut hakikat ataupun haisul wujud, dan bukanlah dia ain zat, pandang pada ta'rif ataupun mafhum. Itulah dia. Semua tu faham yang tu hasillah nama ni banyak-banyak. Cuma iktibar lain. Itu je. Iktibar lain. Dia iktibar dengan makhluk, iktibar dengan Nabi Muhammad tu yang jadi hakikah Muhammadiyah. Semua sifat ni sebenarnya sabit di zat. Jadi yang tu syuhudul kasrah fil wahdah. Macam-macam. Biar dulu. Nak faham semua ni, mesti faham yang bincang Khamis tu. Yang pertama kita bincang bab ni, istilah disebut la hiya huwa wa la hiya ghairuhu.
Dalam matan jarah disebut mutakallimun summa sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Ada bincang itu. Kalau saya sebut sekali lalu boleh ke? Tak pergi dia takut diganggu faham. Allahumma salli alaihi wasallam. Biar dulu. Lagi saya kupu sangat nak cerita. Orang baru nak berangkat, saya suruh berlari. Tak mau, tak boleh. Biar dulu. Baik. Adapun sifat manawiyah itu dinamai maratibul asma. Nama lain sifatul mana sifat manawiyah. Sifat manawiyah ni tengok balik bahas kita hari itu tentang blender dengan blend, printer dengan print. Tak faham je tu, macam mana nak faham ni? Printer dengan print pun tak faham. Kalau busuk bahasa Arab dia, yang sinonim dengan bahasa Melayu, ilmu dengan alim, kan ada kaitan antara sifat dengan nama, kan? Pasal apa panggil alim? Pasal ada ilmu. Bila sabit ilmu, tentulah orang ada ilmu dipanggil alim. Alim ni apa? Zat yang ada sifat ilmu. Jadi mana manawiyah? Alim tu, kaunuhu aliman tu kan. Bahasa mudah dia alim tu manawiyah. Ilmu apa? Mani. Okey. Kalau itu manawiyah ni apa? Dia asma semuanya. Dia maratibul asma, martabatul asma. Artinya peraturan segala nama. Kalau disebut dengan mana peraturan, maksudnya sifat manawiyah ni dia peraturan nak buh nama. Ada kudrat dipanggil qadir, ada iradat dipanggil murid. Itu martabatul asma. Dan dipanggil ta'ayun sani pun namanya. Yang tadi ta'ayun awal. Pasal dia mani, dia ta'ayun awal. Kalau zat betul tu apa dia? Dia ta'ayun, lu la ta'ayun. La ta'ayun, ta'ayun awal, ta'ayun sani. Apa tu? Dia semua ada berkaitan tu. Pun namanya. Artinya yang kedua, nyata yang kedua. Yang tu terjemah itu. Saya rajin nanti saya tulis dekat whiteboard, cuba untuk mudah hadam. Kalau saya tak rajin, saya tak tulis lagi. Memang ada. Situ pun ada yang saya tulis lah itu. Cadang saya nak buat keluar. Tak payah buat keluar. Pasal tengok rasa macam boleh faham. Kalau macam ni memang susah sikit lah. Kalau saya rajin nanti saya tulis. Yang tu kena minta penggeras tu. Ada minta penggeras lah. Buat ni riba boleh. Tengok lagi kalau rajin tak rajin. Lagi saya tak bagi, orang tanya pula, mana ustaz kata nak buat dengan tu? Tidak. Pula ya. Tak apa. Dan maklum yang mufassal. Pula. Tadi mujmal. Jadi maklum yang mujmal ni, maklum yang mufassal. Terjemah dia yang diketahui yang bercerai apa pula. Okey, biar je, ambil je bahasa tu. Yang tu dia terjemah betul-betul sebiji bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dan dipanggil martabat wahidiyah. Tadi mani apa? Martabat ahadiyah. Yang ni martabat wahidiyah lagi. Dan dipanggil hakikat insaniyah pun namanya. Tadi hakikat Muhammadiyah, ni hakikat insaniyah namanya. Banyak view ni. Artinya yang menghakikkan segala nafs manusia, diri manusia. Dan tamayyuz syai'an ghairihi juga namanya. Tamayyuz pula. Tamayyuz syai'an ghairihi, artinya membezakan suatu daripada lainnya. Dan juga dia panggil maklum subuti, artinya dia panggil maklum subuti, atau istilah lain dia panggil
A'yan sabitah. Itu ainun sabitah, a'yan sabitah. Nama lain yang selalu sering disebut. Yang terjemah dia, kata dia, yang diketahui tetapnya, a'yan sabitah. Dan dipanggil maklum ma'dum pula. Dah sabit ma'dum pula yang ni. Maklum ma'dum artinya yang diketahui tidaknya. Dan dipanggil tu a'yan sabitah. Itu dia je itu. Sabitah ke sabitah? Sabitah, ya. Kalau sabitah atas sifatul musyabah bismil fa'il. A'yanu sabitah artinya segala yang nyata lagi tetap sabit, belum ada. Dan ta'alluq ilmu dan iradah, ta'alluq tanjizi qadim. Maksud tanjizi ni saya baca dulu. Kita baca dulu. Dan ta'alluq ilmu dan iradah, ta'alluq tanjizi qadim. Ya. Ta'alluq ilmu, ta'alluq ilmu dan iradah, ta'alluq tanjizi qadim. Betul. Dan ta'alluq kudrat sulhi qadim pada martabat ini. Nak sampai pada martabat ni, mestilah kalau itibar iradat dan ilmu tanjizi qadim dan pelaksanaan dengan kudrat, dia adalah suluhi qadim kepada martabat ni, martabat yang disebut ni, a'yan sabitah, hakikat Muhammadiyah, hakikat insaniyah, martabat wahid, ahadiyah, wahidiyah, apa semua tu, istilah-istilah yang telah disebut tu. Adapun sifat salbiah itu dinamainya sifat kesempurnaan bagi zatnya dan segala sifatnya yang maujud itu, iaitu ma'ani. Wallahu alam. Kemudian dia kata adapun sifat salbiah, sikit rimus lagi. Ini ke salbiah sikit. Sifat salbiah itu dinamainya, penamaan lain salbiah ni, sifat kesempurnaan bagi zatnya dan segala sifatnya yang maujud itu. Dia adalah sifat kesempurnaan bagi zat dan sifat. Apa maksudnya? Nak memahamkan zat dengan sempurna, nak memahamkan sifat dengan sempurna, mesti saringkan dia dengan salbiah. Itu maksud. Jadi salbiah ni dia macam satu kawalan untuk memahamkan nafsiyah wujud. Wujud tu mesti zat, dan juga nak memahamkan segala sifat ma'ani kita juga ma'nawiyah. Allah Ta'ala tak boleh dipahamkan dengan sempurna zat, begitu juga sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah, melainkan sepe dia mesti disaring melalui sifat salbiah, kidam, baqa', mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah, mesti. Tanzih, ya, dia adalah untuk supaya tanzih yang menidakkan perkara yang tak sepatutnya kau tak ada. Okey, wallahu alam. Ketahui olehmu, adapun segala sifat yang ta'alluq itu hanya sifat ma'ani yang 6. Masih dia nak bicara ke sifat 20 ni. Cuma yang ni khas, saya ada sebut sekali lalu layang-layang itu. Ni nak masuk tempat dia. Bicara apa? Khas nama ta'alluq. Cuma yang ni bukan tempat ta'alluq, bukan cara ta'alluq. Yang tu kita jumpa dah itu. Yang ni jenis ta'alluq. Yang tu yang sulhi qadim apa semua tu. Yang ni pun nanti lepas ta'alluq ni,
Lepas ta'alluq ni nanti, baru saya akan panjang umur nanti, insya-Allah saya akan patah balik dengan istilah ni. Pasal saya sebut ada sulih kodim, yang ni semua nak faham dia dengan balik pada sifat salbiah. Kalau suluhi tu tak faham, susah agak nak faham istilah yang kita jumpa tadi tu. Wahidiyah, Ahadiyah, Muhammadiyah, Insaniyah, apa tu? Rasa saya nak buat macam tu. Saya cerita awal-awal pun tu kaedah dia macam mana. Yang budak baru 2 bulan bagi makan nasi biryani cerit. Itulah. Itu yang saya kata kalau orang tak faham betul. Pasal dia nak faham ni mesti dengan faham Arab dia tu satu hal. Tauhidnya mesti dia belajar tu satu hal. Itu baca kitab ni buat apa? Kalau tak faham pun bagi lalu nak menunjukkan apa? Bukan senang nak memaham walaupun dia dah tulis Jawi, dah terjemah ke bahasa Melayu. Dia mesti kena berguru untuk memaham. Lepas tu macam mana pula, kenapa diistilah, kenapa, mengapa macam tu. Sebut awal pun tak guna kan. Jadi memang dalam kitab kadang gitu. Nak sekali lagi sebut, ni kitab sama tak? Saya ngaji pun guru syarah macam tu tak dengar. Kita ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji Melaka. Saya ngaji pondok memang tok guru baca kita Bukhari dah mengaji, Muslim dah mengaji, Ibnu Majah dah mengaji. Bukan mengaji kita telah ni tak, bukan buka-buka, dia baca, kita dengar. Ada tempat-tempat khasnya tafsir pun, kita baca tafsir, ada dia tak hurai pun, dia terjemah ya. Kadang terjemah pun dia baca laju ya. Siapa? Ada tempat memang belum upaya kita faham. Macam je lah. Dia nak hurai pun tak pergi macam curah air ke daun keladi. Pasal apa? Tak bermanfaat untuk orang nak mendengar, untuk faham. Pasal apa? Ada benda kadang-kadang dia bukan dari sudut bahas, tapi dia dalam bab rasa. Nak faham dia pula makan masa. Ada istilah yang takut tak boleh nak telan. Biar dulu, lalu je. Satu dalam kitab ni lalu je nak tunjuk apa? Maksudnya ada juga nisbah ilmu kita belajar ni dengan apa yang ulama tulis. Jangan tak tahu dalam bab-bab kita belajar ni, dia mesti ada part yang selalunya susah. Kadang-kadang sampai sudah tak faham-faham. Pasal apa? Belum tahap kita nak faham benda tu. Bahkan jangan kata kita sebut ni kitab tauhid kita ni lah, itu juga Quran, hadis. Bahkan saya ngaji dulu ada bab nahwu, ada bab tempat-tempat dia punya lubuk tu susah. Fiqh pun ada tempat lubuk dia susah. Bahkan jangan kata tu matematik, geografi, sains, astronomi, falak pun ada tempat yang susah. Kadang tak mampu nak hadamnya, lalu je, biar je lah, biar je. Macam mana pun di atas tak boleh faham apa yang sepatutnya, yang memang ada keupayaan nak faham dan memang ulama kita faham. Macam begini sikit, belum tahap dia untuk faham. InsyaAllah saya sebut lalu habis ta'alluq ni, kalau saya dan tulis kesimpulan, tengok itu nanti. Kalau dan saya tulis lagi kesakut lagi nak tak dan apa pula tu, nak tengok munasabah apa yang saya cerita nanti dengan ta'alluq ni. Saya akan menyambirkan dengan apa yang disebut kod yang tu memudahkan faham, InsyaAllah. Harapannya gitu. Yang ni pun nanti dalam bab ta'alluq pun ada juga, nanti ada benda boleh faham, tapi kadang-kadang takrif dia tu susah faham. Cuba berhenti balik. Pasal memang bab ni saya punya pengalaman mengaji dulu pun, baik mengaji sebelum masuk pondok, dah masuk pondok pun, budak tak masuk pondok tu masa saya mengaji dulu pun duduk dengar kat masjid surau, ada tutup guru duduk baca. Memang kita bukan mengaji pondok pun, yang tu pun terbatas. Jangan kata kita memang tak ngaji pondok kan. Yang ngaji pula saya pergi dengar kat masjid surau tu, saya masa tu budak lagi, belum pergi pondok lagi, duduk sekolah menengah, sekolah rendah lagi. Apa saya sebut, orang yang mengaji itu semua orang lama-lama lah, veteran-veteran lah.
Bukan senior saya, veteran. Yang senior saya ada 2-3 orang je lah. Senior tu macam umur lebih dari saya. Allahumma salli alaihi. Yang tu pun ada yang tak faham. Masa tu saya budak, saya faham. Pakcik-pakcik, makcik tak faham. Bila ngaji pondok sama juga. Ngaji pondok, untuk guru ajar. Saya faham, ada sama-sama geng tak faham. Sampai sudah tak faham. Ada kawan-kawan saya ngaji yang mengaji bab-bab ilmu tauhid macam ni. Sampai sudah dia tak mengaji, tak berani mengajar ilmu tauhid. Bab tauhid yang memang sepatutnya dia faham, asal Allah Ta'ala, yang memang sepatutnya bab ilmu akidah kena ada itikad pada siapa Allah muasir, makhluk ni tak boleh bekas, makhluk ni la quwata la haula, itu mesti. Yang macam ni ada takluk pun dia tak boleh faham. Takluk kita sebut inkishaf, yang ni takluk dilalah, yang tu pun dia tak boleh faham. Tambah masuk ni yang kita nak jumpa ni, takluk sulih qadim, mana tanjizi hadis, mana tanjizi hadis, mana tanjizi qadim, mana suluhi qadim. Suluhi dia tak ada suluhi hadis, suluhi mesti qadim, tanjizi qadim. Dia tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim, 3 tu je bahan dia dalam bab takluk ni. Tak ada yang tak faham sampai sudah. Dan dengan sebab tu dia tak berani ajar tauhid. Dia ajar apa? Fiqh, tasawuf, tauhid dia tak berani masuk terjun. Maksud apa? Jadi tak boleh faham istilah tu. Sama tak saya nak sebut ni kata mengaji, dalam duk mengaji tu dia ada lubuk yang satu tempat susah. Ada kawan saya ni tauhid boleh, fiqh boleh, faraid tak boleh pergi. Faraid tak boleh pergi. Jumpa je faraid dia mesti langkah. Wah, ni minta maaf. Ni saya tak boleh. Saya baca boleh, tapi saya tak boleh cannot brain. Itu kan. Saya tak boleh nak fikir macam mana nak selesai ni. Saya baca boleh, tapi saya tak faham. Kenapa yang ni asubah bi ghairi ma'al ghair. Kenapa yang ni asubah, yang ni hijab. Saya kena hijab ilmu ni. Saya tak faham. Ya, memang ada semua saya cakap ni. Saya bukan main-main. Itu bab ni. Begitu juga ada kawan-kawan saya yang mengajar ni, kalau dia baca bab haid ni, mana nak tengok mutahirah tak mutahirah, dia baca tu dia pening. Saya baca tanya, jangan tanya saya bab haid ni, tanya orang ni. Dia faham ni. Saya tukang baca. Sama tak? Jadi nak sebut je satu lagi kaedah kita mengaji, tak reti mengaku tak reti. Itulah. Dan ni pun ada istilah-istilah ni, prinsip dia mesti faham. Kalau tak reti semua istilah pun, serahkan makna dia mesti ada makna dia. Istilah tu jadi istilah. Okey. Prinsip tu jugalah macam mana kita pernah belajar, jumpa nanti ke depan khas tempat dia tahu mana. Dan ayat-ayat mutasyabihat sama lah. Yang ni bukan mutasyabihat pun. Jadi ni ada istilahat istilahnya kan. Ada istilah. Jadi mana tak faham istilah buat macam mana? Ada aku yang tak boleh faham, mengakulah sendiri tak boleh faham. Jangan faham sendiri ikut apa yang kita nak faham. Yang tak boleh faham angkat tangan, kita tak boleh faham. Pasal memang ada orang yang memang tak boleh faham. Ada kawan saya ngaji pondok, dia memang ngaji pondok, nahu apa semua ngaji, tapi dia boleh baca kitab jawi. Kitab jawi dia boleh jugalah faham. Tapi baca kitab Arab tak boleh langsung. Betul tak? Dia tak boleh faham Arab. Sampai sudah tak faham marfu', mansub, majrur. Kita apa pelik, tak faham. Tak boleh. Tak boleh. Tapi tak kau cakap cerita ni rukun, ni syarat sah, batal tak batal. Ni reti dah, bertumbuk boleh. Dia faham satu. Tapi main Arab dia tak boleh. Arab tak boleh. Bukan tak ngaji, hafal, tapi tak faham. Faham tu tak? Faham tak? Apa kaedah dia? Jangan bahas apa yang tak boleh bahas. Diam. Ada ahli dia nak faham. Dan kalau tak erti bila bahas, nampak bodoh lah. Betul tak? Dan apatah lagi bab tauhid ni, bahas pula apa yang memang dia bukan erti, sesat menyesatkan orang pula. Itu masalah dia. Satu saya duduk tegur masalah tengok cermin tak cermin tu. Pasal rata-rata dah tengok geng-geng makrifat, dia suka sangat dengar perkataan tu. Tapi ramai yang tak faham, dan dengan apa yang disebut tu bukan menunjukkan dia faham pun. Allahumma salli wa sallim. Bahkan tak sampai pun maksud tujuan faham tu untuk dia nak faham. Sia-sia dia belajar, nampak macam hebat. Begitu juga mengajar, kerana sia-sia yang mengajar, nampak macam hebat, tapi tak pergi mana pun. Ilmu tu tak menambah takwa, tak menambahkan dia untuk zikir, fikir dan mentauhid dan nak rujuk hati pada Allah Ta'ala. Bahkan merusingkan dia punya susah payah nak pergi dapat benda tu, sedangkan yang tu tak jadi ilmu nafiq pun kat dia.
Ya. Yang tu disiplin belajar Arab tu. Pasal kena mengaku kita ada setiap orang ada lemah dia, ada lemah. Ada orang kadang ngaji ilmu boleh, gaji kayu tak boleh. Dia tak boleh gaji kayu pun. Gaji kayu mesti bengkok, mesti erot. Ada orang ngaji tak boleh. Hoi, masak jangan. Dia feeling dia masak ni. Allah, hampa tak makan, kecewa aku. Oh, dia masak ni penuh perasaan, muhabbat ni, kasih. Hampa makan, seronok tengok hampa makan habis. Masak sedap lah tu. Tapi mengaji ni, ya Allah, minta maaf, saya gini dia macam tu. Ada menantu syekh sana, dia kata saya khidmat boleh, menantu tok guru khidmat boleh, tapi tanya bab ilmu-ilmu ni yang simpul-simpul boleh lah. Tanya lebih ni, tanya sekarang ni. Aku tak boleh, aku khidmat. Tak menasihat pun, saya nak bayan-bayan dengan tadi tak boleh, ceramah-ceramah tak boleh. Bayan pun sambil menyanyi bayan nasihat orang macam tu. Tapi pegang mikrofon tak boleh, sengap. Ada orang tak seimbang pun dengan orang. Tapi bila bayan pegang mikrofon macam mana? Pecah mikrofon tu. Tak, memang tak sama orang. Tak sama. Ada orang faham tapi penyampaian ni tak pandai. Menulis sedap. Ada orang menulis sedap. Tapi penyampaian tak pandai. Ada orang boleh menyampai, tulis sudah tak sedap. Dia tulis pening, berbelit-belit. Baik dia bercakap. Jadi siapa boleh duduk tempat masing-masing. Kita tangguh situ dulu. Ta'alluq sambung nanti insya-Allah. Ketahui ilmu ada pun sifat yang ta'alluq itu hanya sifat ma'ani, ya 6 lain daripada hayat. Nisbah sebut, ada sebut dah tu kan. InsyaAllah mana yang tak sebut lagi itulah bahagian-bahagian ta'alluq. Ada soalan? Yang kata zat dengan sifat ya, sama daripada segi hakikat. Ya. Ya. Dia sama dengan zat dan hakikat ni, zat dan sifat ni, penamaan dan pengagihan kepada zat dan sifat ni, dia haisu ta'akul aja. Pasal sebenarnya sifat atas nama sifat ma'ani ya. Sifat yang memang sungguh di zat, dengan itu menunjukkan zat diri tu, dia memang sebenarnya sifat itulah zat, zat itulah sifat. Yang kata istilah yang kata dia adalah sifat tu adalah zat min haisul haqiqah kan, min haisul wujud kan. Pasal memang sebenarnya yang kita tengok zat lah, bukan sifat. Sifat ni bahasa ya. Tengok hijau ke tengok kitab? Dia sudahlah. Tengok kitab warna hijau, kitab warna hijau. Kitab tu sebut apa? Kitab warna hijau. Tak bicara apa sifat tu. Jadi kita dah sebut tu apa? Kitab. Tapi kalau kita perinci kan dengan definisi dan takrif, kitab tu zat, hijau tu warna, warna tu sifat. Kan? Bentuk dia rectangle. Contoh kan? Rectangle lah. Betul? Bukan triangle, rectangle. Tak tahu. Rectangle lah? Panjang. Ya. Ni rectangle lah. Rectangle pun tak kena. Itu rectangle. Rectangle lah. Yang tu apa? Segi empat tepat. Square. Tu square. Macam mozaik pasang tu square feet. Satu kaki. Ni ukur tak sama panjang dengan ni. Ni rectangle. Ya Allah, rectangle pun tak kena. Tu kan dah mesti masalah bahasa apa. Okey, sikitlah usai tu. Saya nak tunjukkan apa, ada kelemahan dia kat situ. Macam mana pun nak tunjuk, pandang pada sudut tu, dia ni boleh dilipat-lipat kan, banyak dia punya sifat tu boleh sebut tu. Lipat tu apa? Kitab lah. Jadi sifat dengan kitab, sifat dengan zat ni sebenarnya sifat-sifat, sekalinya sifat yang ada sungguh di dia ni, diri benda tu lah, bukan dah lain. Cuma bila kita bahas tarikh, definisi, maqama bizat, maqama binafsihi, pada model situ dia min haitsul mafhum, min haitsul tarif,
dia ada beza, ada farak. Tapi min haisul wujudi mana ada zat lah. Mana ada kita tengok lain, semua tengok zat aja. Sifat tu nak apa? Istilah aja. Satu istilah lain, zat ni dia wujudul wujudi. Yang dia tengok ni benda tu ada ni zat betul lah. Ni tiang, ni masjid, ni kipas, ni kapet, ni sejadah, ni ridak, ni mikrofon, ni baju, ni jubah, ni kain. Itu wujudul wujudi. Sifat dia ma'hud zihni. Dia benda yang dipaham dengan akal. Orang sebut ni merah, ni lembut, ni fleksibel, yang ni boleh dilentur, yang ni boleh dibagi, ni boleh diagih, yang ni boleh dicantum, ni boleh jadi besar, ni kecil, ni 4 segi, ni bulat. Kan boleh macam-macam pencirian kita boleh bubuhkan dia. Pencirian itulah sifat. Pandang segi hakikat, tiada lain sifat ni melainkan mesti reference dia kepada zat. Itu yang dia bukan berbeza dari segi hakikat atau min haisul wujudi. Diri yang sama lah kan? Ya. Dia ialah dia. Bahasa Melayu, dia ialah dia. Hiya huwa, Sifat adalah hiya la ghairu, la hiya ghairu. La hiya ghairu. Lagi. Jadi yang mana susah-susah tu janganlah menyusahkan diri. Memang ada buat susah. Itu lagi satu kan? Yang kita duk bahas ni, yang Ustaz sendiri sebut kita tak boleh nak kenal hakikat Zat, ya. Hakikat sifat tu tak boleh kenal. Hakikat sifat pun tak boleh kenal, ya. Hakikat sifat orang tak kenal. Ya. Kalau nisbah Allah Ta'ala, hakikat sifat pun kita tak boleh kenal. Ya. Yang duk tengok ni makhluk. Kita duk belajar sifat orang tak kenal, belajar apa? yang dizahirkan. Apa yang dizahirkan kat kita, dengan apa yang ada kat kita ni, kita boleh memahamkan dalil menunjukkan ke dia. Itu je. Jadi kita duk bahas hakikat boleh kenal, hakikat makhluk boleh kenal. Kita ni ni boleh diagihkan, ni boleh rendam dalam layak bagi dia kembang, kita boleh besarkan dia, boleh lebarkan dia, boleh incik lagi, boleh apa, boleh warna, boleh celup dia, boleh kromotkan dia kan. Jadi ada sifat-sifat yang itu boleh ada, dia ada bentuk, dia ada warna, Boleh dimuktamadkan. boleh dimuntamalkan, boleh mahdud. Ya, makhluk memang boleh macam tu, cerita macam ni, macam ni, macam ni. Seandainya tak ada makhluk nak cerita macam mana? Jadi boleh ada penceritaan ni asal kita ada satu, kita boleh cerita dengan apa yang ada kat kita ni, nak menunjukkan sabit apa yang sepatutnya sabit pada Allah Ta'ala. Tapi jangan mix dari sudut apa tak sepatutnya, menghadkan dia, melimitkan dia, boleh membayangkan dia, tasawurkan dia, letakkan di tempat tertentu seolah-olah macam kita tahu hakikat zat dia. Begitu juga hakikat sifat dia. Tak boleh. Subhanallah. Maknanya kita tahu pasal sifat Allah Ta'ala ni, apa yang dia takluk pada makhluk tu. Ya, betul. Tepat sangat ayat tu. Ya. Satu, dengan apa yang kita ni akal Allah Ta'ala beri tu, bayangkan macam mana boleh ada makhluk melainkan ada pencipta dia. Dengan tengok diri kita, ya Allah, kau yang jadikan aku. Itu ya, takat tu kita. Boleh tu lah. Aku takkan hidup melainkan kau lah yang hidupkan aku. Ya Hayyu ya Qayyum. Fikir, tak boleh fikir engkau hidup tu macam mana. Engkau kau menguasai arah, bukan kau duduk di arah. Engkau bersama aku, kau tengok dalam aku. Mana boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Tak ada mampu kita nak bahas hakikat zat Allah Ta'ala, begitu juga hakikat sifat Allah Ta'ala, hakikat af'al dia pun kita tak kerti nak beza. Tapi apa sepatutnya disembah pada dia atas faham sabit zat, sabit sifat, sabit perbuatan, sabit milik dia. Yang sepatutnya apa yang kita kena faham tu takluk hati kita pergi ke dia tu mesti faham. Kaitan dengan tu Ustaz. Macam mana nak hadir ke hati kan. Ada orang tanya lah, dia masa dia peluk anak dia macam mana ke, dia kata boleh ke dia ucap dalam hadis sebut hati Allah, terima kasih kerana kasih sayang dan pelukan yang kau berikan melalui anak aku ni. Itu daripada hasil tu kita tanpa saya cuba membayangkan Allah sedang memeluk saya, tapi merasai kasih sayang, dirasai masa pelukan itu melalui pelukan anak tu. Kena sifat tu kan. Yang tu yang apa yang sepatutnya ditazih tu kan. Tak, kalau buat misal kita tu contoh dia peluk anak, soalan tu kan, kita makan makanan sedap, makan apa,
Nasi roti ni. Nama pok roti ni. Roti John katalah bahasa muda yang orang kenal pelik-pelik yang nama payah. Makan roti John, makan sedapnya. Ya Allah, aku dapat merasai, bukan pelukanmu, aku dapat merasai kelazatanmu melalui lazatnya makanan ni. Tapi itulah pelik sikit, kelazatanmu bahasa tu kan, merasai pelukanmu melalui pelukan anak aku. Ni gagal, takut gagal itu, takut gagal tu. Duk faham Allah ni kelazatan, Allah ni pelukan. Macam mana duk faham Allah ni muka tu? Wahabi lah sikit. Wahabi ni dia kena sikit sambil-sambil tu. Dia akan jadinya dua. Kalau geng hakikat, satu sudut hakikat ni, kita jangan bagi jadi silap itu. Nak feeling orang Ta'ala, tapi dia nanti akan jadi waham ke makhluk. Bab ketuhanan ni waham pun tak boleh tu. Subhanallah, terlintas je subhanallah tu. Tanzih dia, buang dia. Jadi saya bagi contoh ke makanan, takkan nak rasa inilah kelazatanmu ya Allah. Bukan kelazatanmu. Bagi faham, kata lazatnya makanan ni, kau yang bagi aku boleh rasa lazat ni hanya lidah sebatang, lidah yang sama, masin, manis. 1001 rasa, maksudnya banyak rasa lah kan. 1001 rasa hanya pada lidah yang batang. Apa? Masuk perut yang sama, tapi masuk benda ni hilang dahaga, masuk hilang ni hilang lapar, masuk benda ni rasa, jadi penawar, masuk macam ni jadi racun. Macam mana boleh jadi macam tu? Saluran yang sama. La ilaha illallah, la dar lana fi Allah engkau. Yang ni semua makhluk. Fahamkan ketuhanan tu melalui apa yang kita lalui. Dengan hadir hati kita, rasakan semua ni adalah ciptaan dia. Ciptaan dia, bukan dia, ciptaan dia. Dia yang buat, dia bagi sedap, dia bagi mudarat, dia bagi manfaat, dia bagi rasa. Anak ni dia yang cipta, bukan aku. Engkau yang anugerah anak ni kepada aku, insya-Allah. Rasakan dia imun nikmat, itu istilah. Rasakan dia pemberi nikmat. Bila sebut peluk tu lagi, walaupun katalah kita tak adalah bayang Allah Ta'ala peluk kita, tapi patan peluk tu lagi ada benda-benda yang masalah kat kita. Yang jadi masalah bukan orang lain, kita sendiri masalah benda tu. Kita sendiri yang tak masalah itu. Jadi hindarkanlah datangkan satu kaedah penghadiran, nak hadir hati dengan bahasa-bahasa yang selamat, yang boleh menyebabkan jadi gundah gelana lah hati, ataupun bahasa lagi menyebabkan jadi kekacauan dalam fikiran. Baik guna bahasa yang selamat. Satu, aku buat ni lain, tiada lain ya Allah, melainkan cari redamu, tak apa, melainkan aku nak cari wajahmu. Walaupun saya tak fikir wajah mana-mana, tapi kan duk pakai wajah tu apa, kan jadi susah itu sikit. Cari bahasa yang murni. Tiada yang aku harap ya Allah melainkan redamu. La ilaha illallah, aku tak kesal lain melainkan semua daya upaya datang daripadamu, anugerahmu. La haula wala quwata illa billah. Tu kaifiat supaya jangan datangkan bahasa yang boleh mendatangkan kekacauan dan merosakkan akidah kita, menyebabkan ada sesuatu gambaran hayalan ke orang Ta'ala. Itu kot bahasanya. Tambahan lagi Ustaz. Saya pernah cakap dengan anak macam ni ya. Kalau mama peluk korang dengan kasih sayang, maksudnya Allah yang bagi kasih sayang dan peluk korang, sebab kasih sayang tu dari Allah dan perbuatan tu pun dari Allah, dengan niat nak bagi kefahaman pada anak-anak yang segala perkara dan perbuatan tu dari Allah. Boleh ke? Itulah, cuma bahasa tu lah kan. Pasal duk tengok kadang bila sebut bahasa kasih sayang, duk faham Allah kasih sayang. Bahasa kasih sayang tu memang boleh faham satu sudut, ada sayang kan, tapi syarahan sayang tu duk memahamkan berhati dan perasaan. Takut tu lah pula. Ada rikotun fil qalbi. Itu lebih faham. Nak sebut kata anugerah, pemberian Allah, sebut dengan tu lagi clear. Mama ni pemberian Allah. Korang ada pun sebab lalu kot mama ni hampa ada. Allah yang beri dah. Mama pun bukan ciptaan korang.
Tapi tak boleh kau orang ada melainkan lalu kau mama. Ni semua ketentuan Allah Ta'ala. Dia yang buat kita. Allah buat mama, abah, Allah yang buat koma bunyi perak kan. Mi kemir. Ya, tentu. Jadi gunakan bahasa yang memang dia akan faham straight to the point. Siapa? Perbuatan Allah Ta'ala. Memang bahasa kasih sayang tu memang ada bahasa yang tu. Cuma takut dengan bahasa tu dia akan mendatangkan waham. Itulah, saya bukan nak menafikan tu, tapi nak kata cari bahasa yang lebih murni, yang tak datangkan masalah. Pasal ulama-ulama kita, guru kita ajar macam tu. Dan kalau saya lah bagi, pasal saya pernah jumpa ada satu geng macam ni, ambil duit bagi sedekah, ambil contoh kan, ambil ni Allah bagi, amboi, macam masalah orang dengar. Tujuan dia nak bagi rasa Allah yang beri, bukan dia yang beri. Tujuan dia, tapi bila dia sebut ni Allah beri, aku ambil Allah punya. ni aku ambil, ni Allah ambil. Kan apa punya tu, apa bahasa ni? Bercakaplah dengan jalan syariat. Bercakap, berhubung dengan manusia dengan bahasa syariat. Jangan bercakap dengan manusia bahasa hakikat. Masalah ni, Tuhan langit turun, Allah turun ni bagi rahmatnya tu. Allah turun. Kan masalah Allah turun, yang turun bukan Allah yang turun, rahmat Allah turun. Memang kita dah tengok hujan turun, rahmat turun tak ada masalah. Hujan turun tak ada masalah. Allah turun masalah. Sekali lalu lah, bahasa tu yang bahasa mudah. Bercakaplah sama kita dengan bahasa syariat, bahasa sabak musabak. Hati hadirkan dan musyahadah kepada Allah yang menjadikan sabab. Kalau nikmat, bercakaplah dengan nikmat yang kita dapat, dan rasakan hati ni Allah lah mun'imul nikmat, Allah lah pemberi nikmat. Saya ngaji Tok Guru ajar sipir macam tu. Kita makan ni, takkan aku makan Allah. Aku makan Allah. Nikmat ni Allah beri. Allah. Ni mai mana kuih ni? Jiran bagi. Kan? Mai mana kuih ni? Allah hantar. Betul. Allah. Kan masalah kan? Anak pun kata, biar betul bapak aku Allah hantar, bila pula COD pula. COD ke apa lah? sorry saya guna bahasa itu. Kan problem lah. Anak pun lagi pening sama dengan bapak dengan mak dia akan jadi masalah. Siapa? Yang tu yang ada benda yang nisbah muamalah harian. Lepas tu masih yang sama, apa yang perlu hadir di hati untuk ada pergantungan hati, siapa orang telah hadirkan pemberi nikmat. Itulah sekali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.